Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kita menggunakan kitab 65 Kehidupan Para Sahabat karangan Fadilatul Doktor Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain, amin. Untuk sahabat kali ini, kita bersama dengan sahabat yang bernama Ikrimah ibn Abi Jahal, dan beliau merupakan sahabat yang ke-14. Saya ulang sekali lagi, Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal ni kalau kita baca dalam sirah, dia adalah penguasa yang paling bongkak di kota Mekah, paling belagak sekali, ketua syirik nombor 1, dan pemimpin Quraisy yang paling banyak menyiksa umat Islam dan pernah mencederakan fizikal Rasulullah dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, akhirnya anak yang dilatih oleh beliau tiap-tiap hari untuk memusuhi Islam telah pun memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata hidayah, tuan-tuan, hidayah. Waktu Abu Jahal hidup, dia train anak dia memang untuk memusuhi Islam. Abu Jahal sangat berbangga dengan anak lelakinya yang bernama Ikrimah kerana mempunyai bakat yang besar dalam kepimpinan, bakat yang sangat besar dalam kepahlawanan dan medan perang. Jadi Abu Jahal sangat sonok dengan pencapaian dan juga prestasi jahat yang ditunjukkan oleh Ikrimah di dalam menghalang dakwah Nabi, sehingga kan Ikrimah juga menjadi seperti ayahnya ketika di kota Mekah, pembantu paling kanan ayah dia untuk menyekat Islam, menyakiti dan menyiksa sahabat-sahabat yang masuk Islam di Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, Nabi sangat marah dengan tindakan Abu Jahal dan Ikrimah. Tahap marah Nabi, tuan-tuan, tahap marah Nabi dengan Ikrimah ni, anak didik ayah dia sendiri dan menjadi seperti ayahnya, sebengis ayahnya, sejahat ayahnya, sesyirik ayahnya sebelum dia masuk Islam. Sehingga kan waktu pembukaan kota Mekah, Nabi mengampunkan seluruh penduduk Mekah. Waktu pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi mengampunkan seluruh penduduk Mekah yang begitu ramai kecuali beberapa nama sahaja. Nama nombor 1 yang Nabi halalkan darah kerana banyaknya orang Islam yang dia bunuh secara khianat ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Tuan-tuan, kita nak cerita hidayah ini apabila dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mengenal manusia itu. Beruntunglah Ikrimah yang menjadi Islam ketika Nabi masih hidup. Dia jadi Islam ketika Nabi masih hidup. Bilakah dia masuk Islam tu? Kita dengar kisah ni yang saya bahagikan kepada 2 siri. Saya pun tak berapa larat. Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Tadi kita dah bagi tahu dia ialah anak kepada ketua syirik nombor 1 dan sangat menyokong ayahnya. Sangat menyokong, berada paling kanan, membantu ayah dia menyekat Islam.
Dan ayah ni orang besar kota Mekah. Si anak pun like father like son. Betul ke? No? Macam ayah dia juga jahat, kaya, zalim, gila kuasa. Ni Ikrimah ni. Dan apabila rakan-rakan yang satu standard dengan Ikrimah seperti Mus'ab ibn Umair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ni nama-nama yang saya sebut ni semua pemuda-pemuda Mekah yang sama level dengan Ikrimah. Sama-sama kaya, sama-sama mempunyai nasab yang baik, keluarga yang terkenal, mewah. Macam itulah ni geng-geng orang kata pemuda-pemuda yang standard tinggi lah bahasa hari ni ya. Tetapi masya-Allah hidayah Allah masuk awal ke dalam hati dan sanubari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair, yang nanti kita akan tengok mereka berdua ni juga anak jutawan ataupun mereka juga adalah di kalangan jutawan besar Mekah yang masuk Islam awal. Nah, tapi Ikrimah ni dia lewat sikit sebab dia sibuk membantu ayah dia. Kemuncak kepada kebencian Quraisy ataupun kita kata orang yang paling benci dengan Islam di Mekah ialah Abu Jahal. Nombor 2 anak dia, Ikrimah. Orang yang paling benci dan paling memusuhi Islam dan Rasulullah, yang paling menyakiti Rasulullah dan para sahabat adalah Abu Jahal dan anak dia. Kemuncak kepada kebencian mereka itu diterjemahkan, dicurahkan di dalam peperangan pertama yang besar berlaku di antara orang Islam dan juga Quraisy Mekah, iaitu pada tahun 2 Hijrah. Nabi baru 2 tahun, tak ada susun apa lagi. Baru berapa belas bulan duk susun negara Islam. Baru duk susun kabinet, baru duk susun macam itulah lebih kurang. Tiba-tiba nak perang besar pula. Walaupun tentera Islam ketika itu hanya 313 orang, tentera musuh adalah 1000 orang. Waktu ni Abu Jahal menyanyi-nyanyi, menari-nari cukup seronok bila nak perang dengan kerajaan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah, satu musuh yang cukup lama yang mereka nak lunaskan dendam dan marah mereka kerana bagi mereka Nabi memecah belahkan ahli keluarga mereka dan membuatkan mereka tinggal berhala, ramai yang meninggalkan sembahan-sembahan sesat mereka. Jadi ketika berlaku perang Badar, Abu Jahal dia ajak pi awal ke tempat yang bernama Badar. Hari ni kalau tuan-tuan pergi umrah daripada Madinah, tuan-tuan boleh sewa van, pi ke tempat nama Badar. Dulu susah. Dulu kita nak berjalan mana-mana sangat susah, tambah-tambah Badar. Taif boleh pi. Mekah, Madinah, Taif dengan airport Jeddah, yang tu saja dulu. Sekarang tuan-tuan nak pergi mana pun seluruh Saudi, visa boleh apply sendiri. Alhamdulillah. Antara nikmat yang kita boleh gunakan untuk tingkatkan kefahaman Islam kita, penghayatan sirah kita. Pergi tengok. Nama tempat tu sampai hari ini nama dia Badar. Lebih kurang 180 km. Saya tak ingat dah. Saya pergi lama dulu. Okey tuan-tuan sekalian. Jadi Abu Jahal dia ajak tentera dia yang lengkap bersenjata ketika itu dengan penunggang kuda sebagainya pergi ke tempat yang bernama Badar. Dia pergi awal. Dan Abu Jahal bukan sahaja pi awal, dia juga bawa kelengkapan yang lengkap untuk berperang dan berpesta sebelum perang. Dia nak abang kata musuh kali ni lekeh aja. Kita dah bangsa Arab dah pernah berperang lama. Kali ni lawan kita adalah daripada kumpulan yang lemah. Kita berpesta dulu. Dia bawa artis perempuan yang seksi ni. Dia panggil qainat. Artis perempuan beberapa orang yang seksi, suara sedap, kan orang suka. Orang jadi orang puja lagi. Artis yang inilah ni yang mengajak manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, kemudian selama 3 hari Abu Jahal dia sponsor pesta tu.
minum arak, menyanyi, menari, artis-artis menyanyi apa semua di depan tu, mereka bawa selama 3 hari. Dan dah cukup 3 hari sebelum nak mula perang, Abu Jahal pun bersumpah dengan berhala dia, Allat wal Uzza, 2 berhala yang besar di Hijaz, di Mekah khususnya. Dia kata, aku takkan balik kecuali Muhammad dan pasukannya dikalahkan. Aku takkan balik. Maksudnya begitu yakin tentera Muhammad kecil, dan tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu peralatan tak cukup. Sebab Badar, nantilah kita cerita panjang, nanti kita akan baca kitab sirah, insya-Allah kitab sirah yang ringkas. Saya akan habiskan insya-Allah bacaan kitab sirah yang ringkas nanti insya-Allah. Selepas tamat kitab 1 dan kitab 2 tentang sahabat ni. Setiap 1 dan kitab 2. Okey. Jadi perang Badar, Abu Jahal dia pun seronok, dia memang yakin confirm menang sebab bilangan kami lebih ramai, bilangan musuh tu. Maksudnya bilangan kami ni, Abu Jahal kata bilangan kami lebih ramai ketika itu mereka musuh Allah. Kelengkapan mereka jauh lebih lengkap, dana mereka jauh lebih banyak, wal'iyadzubillah. Jadi dia pun sudah seronok. Akhirnya bermulalah peperangan. Kita tak mahu cerita panjang. Bermula perang, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemenangan kepada tentera Islam, dengan munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ke tempat yang bernama Badar daripada Madinah, tempat tu ada daripada Madinah, tuan-tuan akan nampak masjid yang hari ini dibina masjid. Di tapak masjid itulah satu dahulunya didirikan arish kepada Rasulullah, satu bentuk kemah, dan di situlah, di tapak masjid itulah satu ketika dahulu Nabi bermunajat kepada Allah, menjulangkan kedua-dua belah tangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langit sebagai kiblat doa ketika itu. Nabi tak ada tinggi, kata Abu Bakar, sehingga selendang yang diletakkan di bahu Nabi terjatuh ke bawah. Nabi kata, wahai Allah, menangkanlah pasukan ini. Panjanglah munajat Nabi. Akhirnya Allah menurunkan bantuan daripada tentera para malaikat, dan umat Islam menang besar perang Badar, yang walaupun dari segi percaturannya orang yang mahir perang, memang Quraisy akan menang besar, Islam akan terus dimatikan daripada muka bumi Allah. Begitu. Tengok dari segi kekuatan tentera, kekuatan persenjataan yang lengkap oleh Quraisy. Tapi subhanallah, ada kuasa yang lebih kuat, Jalla Jalaluh, ada kuasa yang lebih agung, Allah Subhanahu Wa Taala bantu Rasulullah dan umat Islam menang besar. Mereka berjaya membunuh dengan begitu banyak musuh, dan yang paling dahsyat lagi, ada 2-3 orang pemimpin terkanan Quraisy mati dibunuh dalam perang Badar, antaranya Abu Jahal. Abu Jahal bukan saja tidak mendapat sokongan daripada Lata dan Uzza, kerana Lata dan Uzza pekak, bisu dan tuli, tak boleh berbuat apa-apa, bahkan Abu Jahal juga terbunuh. Maka bermulalah episod. Kalau dulu Ikrimah, dia benci dengan Islam sebab dia dididik dan dilatih oleh ayah dia daripada Islam mula muncul. Tetapi kali ini kebencian itu menjadi 2 kali lipat, 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab ayah dia dibunuh depan mata dia, dan Abu Ikrimah lari lintang pukang, tak sempat nak selamatkan jasad ayah dia pun dia tak sempat ambil. Sebab kemarahan umat Islam ketika itu yang tidak dapat ditandingi dan tidak dapat ditahan oleh pasukan musuh. Jadi waktu tu Ikrimah bukan saja tak sempat ambil ayah dia, mayat ayah dia, memang dia pun lari dalam keadaan yang begitu kalut. Maka bermulalah episod 2 kali ganda dendam dan benci Ikrimah kepada Rasulullah dan umat Islam. Kerana kali ini umat Islam bagi Ikrimah
mereka berhutang darah dengan Ikrimah. Jadi Ikrimah pun balik daripada tahun 2 bulan Ramadan. Mereka melakukan persiapan untuk melancarkan perang seterusnya, iaitulah perang Uhud tahun 3. Uhud pula, begitulah kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Nabi tak pernah cari pasal ajak orang berperang, tak pernah, dan kesemua peperangan dimulakan oleh pihak musuh. Masya Allah. Jadi sampailah tahun 3 maka sekali lagi Nabi dicabar oleh penduduk Mekah. Kali ini diketuai oleh salah seorang pemimpin tertinggi Mekah yang kafir lah, iaitulah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Ketika tu dia tak masuk Islam lagi. Jadi Abu Sufyan mengetuai pasukan Quraisy dalam peperangan Uhud. Uhud ni dekat dengan Madinah. Tadi kalau Badar dia lebih jauh. Badar saya tak pasti dalam 100 kilo, 80, 90 kilo ataupun 100 lebih macam itulah. Saya tak ingat. Adapun Uhud dekat saja dengan Madinah Al-Munawwarah. Kali ini pasukan berkuda Quraisy sayap kanan diketuai oleh Khalid bin Walid. Waktu tu tak Islam lagi. Pasukan sayap kiri diketuai oleh seorang juga panglima dia yang handal, iaitulah Ikrimah bin Abi Jahal. Dua-dua ini adalah pahlawan perang yang mahir. Dua orang ni. Seorang mengetuai sayap berkuda kanan kepada Quraisy. Ikrimah bin Abi Jahal mengetuai sayap berkanan kiri, berbelah kiri pula. Dua-dua ni panglima yang berpengalaman dalam perang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlakulah perang Uhud. Dalam pusingan kedua, umat Islam kalah dalam perang Uhud yang menyaksikan Rasulullah hampir wafat dan hampir syahid dalam perang Uhud. Jadi penangan Ikrimah dan mereka menang besar. Musyrikin Quraisy menang, dan yang ini memberikan kelegaan dan kepuasan yang besar kepada Ikrimah. Dan Abu Sufyan juga, dia kata kemenangan kami kali ini sebagai bayaran kepada kekalahan tahun lepas. Maka mereka pun balik. Jadi Ikrimah dia puas hati lah. Tuan-tuan sekalian, tahun kelima berlaku perang Khandaq. Tahun kelima Hijrah berlaku perang Khandaq. Tahun 2 berlaku perang Badar. Tahun 3 berlaku perang Uhud. Tahun 5 berlaku perang Khandaq. Khandaq bermaksud parit gergasi. Rasulullah atas saranan Salmanul Farisi, hero kita sebelum ni, Sayyiduna Salman yang berasal daripada Parsi, satu negara perang yang mahir dengan peperangan. Sayyidina Salman bagi cadangan kepada Rasulullah, kita buat parit gergasi. Tuan-tuan pergi ke muzium di Madinah, tuan-tuan tengok macam mana parit itu dilakukan. Dia buat macam gambar kartun tu. Saya tak tahu dia panggil gambar kartun. Dia buat macam patung. Macam patung di atas tanah tu dia tunjuklah macam mana keadaan ketika itu, di mana posisi tentera Islam. Kemudian ada parit kan. Hari ni masjid, orang panggil Masjid 7 kan, di Madinah, Masjid 7 tu, di situlah kawasan berlakunya perang Khandaq. Kalau tuan-tuan pergi dengan mutawif yang terutamanya pelajar-pelajar kita di sana yang lama, dia akan cerita secara terperinci pasukan musuh Islam duduk di mana, kemah Nabi duduk di mana, Khandaq parit tu duduk di mana, pasukan musuh duduk di mana. Dia akan cerita panjang parit yang dikorek tu lebih kurang 2 km, 3 km, panjang, sangat panjang parit tu, dan kedalaman dia lebih kurang 5 meter. Tuan-tuan bayang, dalam 5 meter. Kalau jatuh, musuh kalau nak lintas memang tak boleh lintas. Dalam dia 5 meter, lebar dia pun lebih kurang 5 meter lebar. Kan, 5 meter. Memang dengan berkuda pun tak lepas, kalau jatuh pun susah untuk naik semula. Itulah Khandaq. Jadi dalam perang Khandaq bila musuh mai daripada Bani Ghatafan, Bani Salim, Bani Kinana, Quraisy, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, ni pasukan-pasukan musuh yang bersekutu, mereka bergabung, bilangan mereka sangatlah ramai, 10,000 orang mengepung bumi Madinah. Nabi dan umat Islam duduk belah ni. Di tengah-tengah tu parit gergasi tu,
Di sebelah sana adalah musuh Islam yang bergabung, beberapa kabilah yang banyak. Quraisy Makkah, Ghatafan, Quraizah, Nadir, banyaklah, Salim dan sebagainya. Akhirnya Ikrimah ni dia tak puas hati lagi. Dia masih lagi berdendam dengan Islam yang sangat tinggi. Dia benci. Dia yang sangat berani. Dia berani memikirkan untuk melintas parit tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya beberapa panglima Quraisy berjaya melintas parit tu. Antaranya Amr ibn Abdi Wud al-Amiri dan juga Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa orang. Akhirnya bila mereka lintah, belah sana ada pasukan Islam. Amr ibn Abdi Wud ni satu orang yang antara yang paling gagah. Dia dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Dan kemudian yang lain-lain tu dibunuh juga dan Ikrimah berjaya menyelamatkan diri. Sebab memang belah sana pasukan Islam semua. Nak lawan macam mana? Kan? Sayyidina Ali seorang pun dah begitu, Masya Allah, begitu gagah kan. Jadi Ikrimah dia pun larilah, dia pun lari. Akhirnya tuan-tuan berlakulah pembukaan kota Mekah. Ni dah tahun 8 dah tahun 8 Hijrah dah. Ikrimah masih tak masuk Islam. Lama dia memusuhi Islam. Nabi dah berapa tahun di kota Madinah. Berlaku pembukaan kota Mekah, iaitu Nabi membawa tentera seramai 10,000 bukan untuk menumpahkan darah tetapi untuk menawan kota Mekah dengan aman. Dengan aman. Nabi bagi tahu lagi, kita akan masuk Mekah dengan aman. Sesiapa pun jangan menumpahkan darah. Maka Nabi pun masuk dengan aman. Dan ketika itu Nabi pun berdiri berucap. Ni saya ringkas cerita tentang pembukaan kota Mekah. Nabi berdiri, Nabi berucap, Nabi kata, La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada penyiksaan ataupun dendam kepada kalian. Fa antum tulaqa. Kesemua kalian adalah dibebaskan. Nabi ampunkan kesemua penduduk Mekah yang pernah menyakiti Nabi, yang pernah menghina Nabi, yang pernah menyakitkan hati Nabi dan tubuh Nabi, yang pernah mengusir Nabi, yang pernah memulau Nabi dan ahli keluarga Nabi, yang pernah menghina Islam. Ketika itu Nabi sampai, Nabi kata, antum tulaqa, aku bebaskan kalian semua, aku ampunkan kamu semua, kecuali beberapa nama Nabi sebut, antaranya Ikrimah bin Ibn Abi Jahal. Maksudnya dalam senarai ni Nabi yang sangat pengampun, Nabi yang pengampun dan Nabi yang sangat rahmat, pengasih. Nabi yang sangat pengasih ini semua diampunkan kecuali yang paling dahsyat memusuhi Islam ni, antaranya Ikrimah. Nama Ikrimah adalah nama yang dihalalkan darah ketika pembukaan kota Mekah kerana banyaknya kejahatan yang beliau lakukan. Akhirnya Ikrimah, dia tengok semua orang Mekah serah diri, dia dan beberapa orang melarikan diri ke Yaman. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk kali ni. Kita akan tengok macam mana sambungan kisah ni. Dia dah larikan diri ke Yaman dan macam mana dia masuk Islam dalam episod yang kedua insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.